Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pensyarah yang dikasihi sekalian. Saya Syufiana Putri binti Yusof, bersiaran dari Kuching, Sarawak. Hari ini akan berkongsi salah satu amalan PDPC terbaik secara dalam talian. Video adalah media yang paling saya gemari dalam menyediakan bahan untuk PDP. Sama ada menghasilkan video pengajaran sendiri menggunakan aplikasi yang berbayar atau percuma ataupun meminjam video yang terdapat di YouTube. Saya akan menggunakan video-video berdurasi pendek untuk menyokong kandungan pengajaran saya. Antara kebaikan video dalam pengajaran adalah maklumat lebih realistik, mampu merangsang pelbagai deria, memudahkan proses pengulangan dan meningkatkan keberkesanan PDP itu sendiri. Terdapat pelbagai aplikasi video yang boleh digunakan sama ada untuk menghasilkan sumber PDP ataupun aktiviti dalam dan di luar bilik darjah. Hari ini saya kongsikan salah satu aplikasi yang boleh digunakan untuk aktiviti melibatkan penghasilan video yang menyeronokkan. Flipgrid. Flipgrid adalah alat pengajaran mesra pengguna yang boleh digunakan oleh pelajar di seluruh peringkat tahap dan mata pelajaran. Ia membantu memudahkan pembelajaran kendiri dan meningkatkan pembelajaran dan pemikiran. Pelajar akan dapat mencapai tahap taksonomi Bloom yang lebih tinggi dan menjadikan mereka sebagai guru antara satu sama lain. Flipgrid juga membolehkan pelajar mengamalkan dan membina kemahiran sosial dan berhubung antara satu sama lain dan memupuk komuniti maya. Sebelum saya memulakan penerangan mengenai Flipgrid, anda bolehlah mengimbas laman web Flipgrid melalui kod QR yang disediakan atau menggunakan pautan yang tertera sekiranya ingin meneroka Flipgrid menggunakan komputer. Anda juga boleh menginstal aplikasi Flipgrid ke telefon pintar yang boleh didapati di Play Store untuk Android atau App Store bagi yang menggunakan iOS. Untuk pengetahuan semua, aplikasi Flipgrid ini adalah percuma dan boleh digunakan menggunakan akaun Gmail atau Apple. Menarik mengenai Flipgrid, keupayaan untuk berinteraksi menggunakan video seperti bersemuka di dunia nyata tetapi tanpa tekanan bilik darjah secara langsung. Memandangkan pelajar diberi ruang dan masa untuk memberi maklum balas apabila mereka bersedia. Ini menjadikan penglibatan pelajar yang mudah cemas atau yang tersisih di dalam kelas. Keupayaan fitur Flipgrid menggalakkan pelajar lebih kreatif dan ekspresif. Dengan menambah emoji, teks, stiker, pelajar dapat melibatkan diri dengan kandungan pelajaran seperti mereka berinteraksi dengan rakan-rakan di media sosial. Aspek ini juga dapat mengurangkan kebimbangan pelajar dan mereka diberi kuasa untuk ekspresi secara terbuka dan secara terus boleh meningkatkan penglibatan mereka terhadap tugasan yang diberi secara langsung, menggalakkan deeper learning dan better content recall. Dari segi aspek software, ianya bagus sebagai interaksi dengan platform pembelajaran seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Remind dan dapat mengintegrasikan dengan virtual classroom. Saya harap anda semua bersedia untuk meneroka Flipgrid. Tapi lebih dahulu mari kita sign up dulu. Pertama kita klik Flipgrid. Dan inilah muka hadapan Flipgrid, tekan sign up. Daftar menggunakan Gmail account. Tapi terpulang pada masing-masing ingin menggunakan Gmail account ataupun account Apple pun boleh. Kemudian masukkan maklumat. Dan cari country dan community. Dan tekan next.
syaratnya anda mempunyai akaun Flipgrid. Ini adalah ruangan Flipgrid kita. Kita explore dulu. Ini adalah profile, di mana dia akan pamerkan video-video yang kita sudah buat. Seterusnya discovery. Ada ready-made topik yang kita boleh gunakan untuk aktiviti kita sendiri. Maknanya kita boleh pinjam template yang ada untuk aktiviti perbincangan, aktiviti ataupun pengajaran. Kita boleh cari mengikut subjek, community dan search. Seterusnya mixtapes. Ngumpul video-video dari semua topik dan grup dan dikongsikan kepada kumpulan lain. Seterusnya achievement, pencapaian dan pelibatan kita semasa menggunakan Flipgrid ini. Dan seterusnya grid polls, hidden ataupun aktif. Kalau aktif, dia akan menghubungkan kita dengan pendidik yang menggunakan Flipgrid di seluruh dunia. Setelah mendaftar akaun Flipgrid, seterusnya kita akan membuat grup. Grup di dalam Flipgrid ini kita boleh buat mengikut kelas, option, kursus, mata pelajaran ataupun kumpulan pelajar. Untuk membuat grup, klik group and then create group. Masukkan nama untuk grup tersebut. Ini terpulang pada masing-masing, sama ada mau letak nama kursus ataupun nama kelas. Seterusnya boleh mengedit theme, boleh pilih yang ada di sini ataupun boleh upload gambar masing-masing, terpulang kepada masing-masing mau letak apa di situ. Dan seterusnya kita ada link who can join, maksudnya siapa yang akan boleh join dalam grup kita ni. Sama ada pelajar-pelajar yang mempunyai akaun Google Classroom sahajakah, ataupun kita menggunakan email Gmail sahaja yang boleh masuk, terpulang kepada tuan-puan semua. So untuk yang ni saya akan klik anyone with the link, maknanya apa saja email boleh join group ni. So create group. Di sini kita akan kongsikan macam mana kita mau share group tu. Sama ada kita boleh klik copy link dan share dalam maybe dalam group WhatsApp. Okay. Ataupun kita bagi dia dalam bentuk QR code yang boleh ditayang di dalam kelas. So ini adalah grup kita dengan topik yang telah disediakan. Okay, tadi kita sudah buat grup, sekarang kita akan membina topik. Kerana dalam grup baru kita boleh masukkan topik apa yang kita boleh gunakan bersama-sama dengan pelajar. Okey, seterusnya ini adalah paparan untuk grup, mana kita boleh lihat kita ada join code, and then kita ada member view di mana kita boleh lihat bagaimana member tu punya paparan. Kita ada boleh mengedit group, kita boleh add co-lead, kita boleh hide group and then duplicate group serta delete group tersebut. Untuk add co-lead, tujuan dia adalah supaya kita boleh meng-add seorang atau dua orang lagi sebagai bersama-sama menghandle group ini. So dalam group ini kalau kita buat
dia akan sediakan satu topik secara automatik mana kita boleh gunakan, sebab normally dia akan bagi topik yang berkenaan dengan perkenalan. Jadi sesuai untuk kalau kita first day masuk kelas, kita gunakan sebagai untuk berkenalan dengan pelajar. Mana kita boleh edit, tukar dia punya ni ke, tukar gambar, tukar recording time, ataupun kita boleh delete terus. So kita create topik daripada button yang warna biru di sebelah kanan tadi tu, create topik. So kita masukkan tajuk topik kita ataupun tajuk, maybe tajuk perbincangan kita di bahagian title. Kemudian di bahagian description kita masukkan soalan perbincangan ataupun apa-apa saja yang boleh digunakan sebagai satu perbincangan, dan kita boleh tukar dia punya ni dari segi bold, italic, underline, ataupun kita boleh letakkan pautan yang boleh yang membawa member dalam grup ini ke pautan yang berkaitan dengan topik yang kita cerita kali ni. So di sini saya letak soalan ataupun aktiviti di mana kita boleh kongsikan amalan terbaik PDPC dalam talian, and then apakah cabaran yang dihadapi semasa PDPC dalam talian tersebut, dan apakah penyelesaiannya. Seterusnya kita ada topik media. Topik media ni kita boleh letakkan pelbagai media yang menyokong soalan aktiviti description di atas tu tadi. Kita boleh letak gambar, macam kalau kita maybe kita nak bercerita pasal peristiwa-peristiwa terkini, kita boleh letak gambar yang kita boleh bincang, ataupun kita boleh rekod diri kita sendiri, ataupun kita boleh letak stiker, gifi, bitmoji. Okay, dan kita boleh letak maybe video yang berkaitan ataupun video dari YouTube. Ataupun kita boleh letak apa-apa saja attachment, contohnya teks ataupun word. Okay. Durasi untuk recording, maksud dia recording time ni adalah berapa minit pelajar boleh record video mereka merespon kepada soalan ni. So paling lama adalah sini adalah 10 minit. Sebab konsepnya adalah video pendek. Kalau panjang tu dah jadi satu presentation yang boleh letak dekat YouTube kan. Okay. Seterusnya kalau dah okay, nanti tak nak letak apa-apa di bahagian ni, boleh letak boleh tekan post topik.
Kongsikan amalan terbaik PDPC dalam talian anda di sini. Apakah cabaran yang anda hadapi sepanjang PDPC dalam talian? Apakah penyelesaian yang anda lakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Kongsikan amalan terbaik PDPC dalam talian anda di sini. Apakah cabaran yang anda hadapi sepanjang PDPC dalam talian? Apakah penyelesaian yang anda lakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Kongsikan amalan terbaik PDPC dalam talian anda di sini. Apakah cabaran yang anda hadapi sepanjang PDPC dalam talian? Apakah penyelesaian yang anda lakukan? Kongsikan amalan terbaik PDPC dalam talian anda di sini. Apakah cabaran yang anda hadapi sepanjang PDPC dalam talian? Apakah penyelesaian yang anda lakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Baiklah, setelah menghasilkan satu video soalan, kita bolehlah berkongsi topik ini kepada pelajar kita. Kalau kita menggunakan Google Classroom, kita boleh cari kelas kita tu, ataupun kita boleh embed soalan ni di laman web ataupun dalam Google Site, Twitter dan macam-macam lagi. Okay, kita boleh juga share dia punya link tu dekat WhatsApp group. Okay, so ini satu topik. Satu topik sudah selesai dan belajar akan dapat lihatlah apa yang kita hasilkan di sini. Kita boleh letak video soalan kita supaya dia nampak lebih menarik dan tidaklah tertumpu kepada soalan yang mereka perlu baca dalam teks. Baiklah, seterusnya kita akan lihat beberapa contoh video daripada topik dalam beberapa grup yang dihasilkan menggunakan Flipgrid. Ini adalah Flipgrid saya sendiri, di mana saya ada 10 kumpulan, 10 grup dan 22 topik. Saya boleh filter mengikut grup. Saya boleh create group di sini dan kita lihat satu contoh di sini adalah PSMP BKD untuk khusus EDUP 3053. Saya ada 2 topik di sini dan kita boleh tengok berapa respon pelajar di situ. Ada 19 respon. Okay, so soalan dia ada di tepi dan saya juga menyediakan satu video dalam bentuk soalan dalam bentuk video. Ini adalah respon pelajar. Di sini kita boleh lihat berapa banyak member yang melihat video pelajar tersebut. Kita tengok situ berapa view paling banyak tak nampak. Okey, kemudian kita boleh tengok berapa komen yang dia dapat bila dihantar dan kita boleh export data. Export data di sini adalah kita boleh lihat secara detail penghantaran pelajar tersebut. Kita boleh lihat pautan kepada video pelajar tersebut, mana kita boleh share, and then kita boleh tahu email yang dia gunakan.
Dan juga kalau tugasan ni dalam bentuk dalam bahasa Inggeris, mana kita nak tengok apa yang dia cakap dalam bahasa Inggeris, dia boleh tangkap dan letakkan dalam bentuk teks. Okey, dia transkrip di sini. Dan ini link kepada video pelajar tu. Seterusnya kita boleh print QR code untuk tengok secara tengok video di telefon pintar kita. Okey, seterusnya kita akan tengok beberapa contoh video respon pelajar. Sama ada dia menggunakan handphone. Kalau dia bentuk portrait, dia menggunakan handphone. Kalau dia landscape, dia menggunakan laptop. And then kita boleh tengok bagaimana kita respon terhadap respon pelajar tersebut. Kita boleh balas dalam bentuk video ataupun dalam bentuk teks. Dan pelajar juga, Flipgrid juga boleh digunakan dalam berkumpulan sebab dia bentuk video, jadi orang ramai boleh masuk sekali dalam video tu. So seterusnya kita akan tengok contoh ya. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Sufiana dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan memberikan ulasan mengenai dengan aplikasi pembelajaran dalam talian yaitu Canva. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mengulas tentang aplikasi pembelajaran yaitu Padlet. Okey, Padlet ini merupakan suatu aplikasi pembelajaran yang dikenali sebagai Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Puan Sufiana. Bagi aplikasi pembelajaran dalam talian yang saya pilih selain daripada Google Classroom ialah Scratch. Scratch ini merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan coding untuk membuat permainan dalam aplikasi Scratch ini. Jadi kegunaan aplikasi Scratch ialah untuk menyampaikan isi pembelajaran dalam bentuk permainan, dan permainan itu berbentuk Hai, nama saya Jennifer Yakyun dan berasal dari Kampung Wasai. Mula bertugas pada bulan Februari tahun ini. Saya adalah bekas pelajar IPGKN dari tahun 2015 sehingga tahun 2020. Selamat perkenalan. jauh terang nih. Assalamualaikum semua, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada ibu bapa saya dan rakan-rakan saya yang ada di sini. Selamat Raya, jumpalah ke rumah. InsyaAllah Putri, kami akan datang. Sediakanlah apa-apa yang patut ya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Halo. Untuk menjawab soalan tadi, apa yang berlaku semasa pandemik dulu, sewaktu menyambut hari raya ataupun hari raya, kita tidak dibenarkan untuk keluar menziarahi siapa-siapa. Tetapi sekarang semasa endemik, kita diberi peluang untuk menziarahi dan menyambut. Sewaktu pandemik dulu, kita beraya memang tak seronok sebab terkurung, nak pergi ziarah
sanak saudara pun tak boleh, nak pergi masjid pun tak boleh. Jadi memang tak seronok. Tapi sekarang selepas endemik, sangat-sangat seronok. Selepas 2 tahun kita tak boleh balik kampung, akhirnya kita Ya, perbezaan semasa PKP dan semasa sekarang sangat-sangat berbeza. Waktu sekarang kita bebas beraya ke mana sahaja pun kita nak pergi tanpa ada sekatan. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita memberi respon terhadap soalan yang kita buat tadi. Saya menggunakan video untuk aktiviti PDPC dalam talian seperti video pengajaran saya sendiri, video tutorial untuk topik bukan teori, video yang saya pilih dari YouTube atau pelajar, boleh mencari video dari YouTube untuk berkongsi idea dan pendapat. Tahun lepas saya menggunakan aplikasi perbincangan menggunakan video pendek iaitu Flipgrid untuk aktiviti PDPC saya. Oleh kerana kekangan dari segi interaksi sehala yang agak memenatkan pelajar dan saya sendiri, di samping internet yang tidak stabil, penggunaan Flipgrid sebagai medium untuk perbincangan adalah sangat menarik. Pelajar tidak perlu membuat penghantaran PowerPoint
untuk menjawab tugasan aktiviti yang saya berikan. Mereka boleh menjawab dengan spontan dan kreatif seperti melihat mereka sendiri di hadapan membuat pembentangan, dan rakan-rakan yang lain boleh memberi respon terhadap pandangan atau jawapan yang mereka telah berikan. Saya menggunakan video untuk aktiviti PDPC dalam talian seperti video pengajaran saya sendiri, video tutorial untuk topik bukan teori, video yang saya pilih dari YouTube atau pelajar boleh mencari video dari YouTube untuk berkongsi idea dan pendapat. Tahun lepas saya menggunakan aplikasi perbincangan menggunakan video pendek iaitu Flipgrid untuk aktiviti PDPC saya. Oleh kerana kekangan dari segi interaksi sehala yang agak memenatkan pelajar dan saya sendiri, di samping internet yang tidak stabil, penggunaan Flipgrid sebagai medium untuk perbincangan adalah sangat menarik. Pelajar tidak perlu membuat penghantaran PowerPoint untuk menjawab tugasan aktiviti yang saya berikan. Mereka boleh menjawab dengan spontan dan kreatif seperti melihat mereka sendiri di hadapan membuat pembentangan, dan rakan-rakan yang lain boleh memberi respon terhadap pandangan atau jawapan yang mereka telah berikan. Saya menggunakan video untuk aktiviti PDPC dalam talian seperti video pengajaran saya sendiri, video Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya menggunakan video untuk aktiviti PDPC dalam talian seperti video pengajaran saya sendiri, video tutorial untuk topik bukan teori, video yang saya pilih dari pembentangan, dan rakan-rakan yang lain boleh memberi respon terhadap pandangan atau jawapan yang mereka telah berikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya menggunakan video Okay, setelah melihat beberapa contoh dan juga bagaimana untuk memberi respon terhadap soalan menggunakan Flipgrid, berikut adalah beberapa cadangan aktiviti untuk menggunakan Flipgrid. Contohnya 30 second book talk challenge, debate about the topic, speaking skill assessment, show what you know, reflect on a lesson or unit, map out historical landmark, dan beberapa contoh lagi yang saya akan berikan ke pautan yang seterusnya. So, bolehlah dijadikan rujukan kalau kita ingin membuat apa-apa aktiviti bersama pelajar menggunakan Flipgrid. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah imbas pautan ini untuk melihat beberapa contoh aktiviti yang boleh dicadangkan digunakan menggunakan aplikasi Flipgrid. Dia ada 50 cara untuk menggunakan Flipgrid di dalam Classroom. Okey, tidak lengkap rasanya kita punya LPS ni kalau tidak ada aktiviti.
Okey, seterusnya aktiviti ini tuan dan puan bolehlah buat dengan menjawab soalan yang kita buat tadi, iaitu kongsikan amalan terbaik PDP secara dalam talian menggunakan pautan yang saya akan berikan seterusnya. Okey, inilah aktiviti dia. Tuan dan puan sekalian bolehlah memberi respon terhadap soalan tersebut menggunakan telefon pintar ataupun menggunakan laptop. Okey, kalau menggunakan laptop bolehlah ambil link tersebut dan juga QR code yang disediakan. Guna handphone pun boleh gunakan pautan yang sama. Okay, so dia punya soalan sama macam tadi, iaitu kongsikan amalan terbaik PDPC dalam talian anda di sini. Apakah cabaran yang anda hadapi sepanjang PDPC dalam talian? Apakah penyelesaian yang anda lakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Okay, so gunakan pautan ini dan tuan-puan bolehlah membina video ataupun memberi respon menggunakan video aplikasi Flipgrid dengan kreatif. Sekian sahaja perkongsian saya mengenai amalan terbaik PDPC secara dalam talian menggunakan Flipgrid. Saya juga ingin berkongsi kata-kata ini. The goal is not just to have technology in the classroom, but rather learning everywhere. Iaitu technology is second. The ability to learn everywhere is first. Saya harap perkongsian saya ini bermanfaat kepada anda semua. Berjumpa lagi kita di lain hari. Terima kasih.